tidak dimaafkan dia dengan ijma' ulama. Ini tak boleh. Dan kerana bahawasa tidak dikuasakan di atas taslim. Taslim mana serah, menyerahkan ikan tadi. Melainkan kemudian daripada ditangkapkan dia akan ikan. Bila kita tangkap apa, maka menyerupai ia akan burung pada hawa, pada udara yang sebut lepas tadi. Seperti mana bahawasanya majhul, maka tidak sah dijualkan dia. Seperti laban pada ambing susu, itu pun tak sah. Laban ni kita nak jual boleh setelah kita perah. Kalau masih di dalam ambing bagi susu ibu dia, tak sah kita nak jual. Asal kita tak tahu jumlah banyak orang. Habis itu. Dan tidak sah menjual satu suku yang muayyan apabila dipotong kurang harganya. Satu suku ni satu juzuk yang tertentu. Bila kita potong jadi kurang harga, ataupun harga yang tinggalnya seperti satu potong daripada bijano ataupun kain yang elok yang mengurangkan oleh potongnya akan yang tersebut. Jadi kalau kita kerak ambil sikit kita jual, hak lagi bunuh kan? Itu tak sah nak jual. Kena jual semua lalu. Kerana lemah daripada menerima dan memperterima pada syarat. Jadi qobak dengan mukbik. Apa ni? Ikbak dengan qobak. Kerana tidak dapat terimanya melainkan dengan dipotong, dan padanya pada dipotong kurang harga dan membinasakan harta. Jadi kalau kita potong tubik jadi punah lah. Adapun kalau kita kata kain sekayu, kita nak berapa meter dia ukur, itu tak apa. Kerana yang baki tak punah harga. Contoh kain sepanjang kapek, dia gulung-gulung, kita nak 5 meter, dia kat 5 meter. Hak baki lagi dia tak urus harga, hak tu tak apa. Yang ni kalau kita potong separuh, yang lagi tak ada pianak lah, tu tak boleh. Jadi punah. Jadi menasakan harta. Dan seumpamanya menjual permata yang pada cicing. Cicing ada permata. Maka jika tidak membawa kepada kurang harga, jika dipotongnya seperti kain yang tidak membawa kepada tersebut. Macam kita hurai tadi, kain satu kayu tu kita tak potongnya kita nak, yang baki tidak jadi kurang. Ataupun zirak, satu hasta yang tertentu daripada bumi. Kita beli tanah ni 1 meter panjang berapa meter, dia tak apa. Ataupun jika menjual setengah yang tersebut atas jalan suyuk, sah menjual. Atas jalan suyuk ni mana atas jalan kita melengkapi dan masyhur, jual sekaligus. Satu kuping tu sekaligus selalu, boleh juga sah menjual. Kerana tidak membawa kepada binasa harta dan jadi ia bersekutu pada sesuatu dengan taulan. Dan tidak sah menjual mata benda yang digadaikan dia. Tadi kita hurai dah bab gadaian tadi. Kemudian daripada sudah diterimanya dan tidak dengan izin murtahin. Murtahin tu orang yang memegang gadaian. Melainkan jika dijualnya kepada murtahin. Kalau jual kepada murtahin juga tak apa, maka sah ia. Dan sah pula dijualnya kepada orang lain dulu daripada diterima oleh murtahin. Itu pun boleh jika tidak dengan izinnya sekalipun. Kita tengok ibarat jadi di bawah sikit. Akan satu masalah jual mata benda gadaian. Istihqaq jual marhun. Marhun tu gadaian suatu yang digadai, tu marhun. Dia kena gerti istilah. Rahin orang yang menggadai, murtahin orang terima gadai. Marhun suatu yang digadai. Kena gerti istilah. Kalau kita dah beli rahin, murtahin, marhun tu pening kepala sikit. Rahin tu siapa? Contoh, kalau kita yang bergetai duit, kita juga gadai barang, kita rahin.
Yang terima barang tu murtahin. Barang dia panggil marhun. Kena saja. Apabila sudah sampai masa membayar hutang, maka lazim akan rahin itu dengan menutup murtahin akan mesempurnakan hutang. Bila sampai masa minta hutang dia RM1,000 tadi. Kerana bahawasanya hutangnya tunai. Jadi hutang bila sampai kena minta. Maka lazim oleh mesempurnanya seperti yang tidak gadai dengan dia. Si pengabutai tak gada, bila siapa masuk kena minta. Maka jika mesempurnakan hutang semuanya pada hartanya yang lain daripada marhun, kita bayar suku, maka terhulailah marhun itu, terlucu marhun tu kena harta balik. Maka jika tidak mesempurna semua hutang ataupun setengah, ada lekat lagi, bayar tak habis, wajib di atasnya jual marhun dengan dirinya, jual ataupun dengan wakilnya, tapi dengan izin murtahin. Kena izin, kerana bahawa baginya hak padanya, dan mendahulu rahin pada harga itu akan murtahin atas sekalian guramak, atas segala yang buta. Hak lain itu kau dulu. Ini ialah pendapat, ini ialah tempat ittifaq antara fuqaha. Maka jika tertegah ia daripada membayar hutang siapa ada tak saya bayar, dan menjual marhun untuk membayar hutang daripada harga, jadi kena jual lah, muka tak saya bayar. Nescaya disuruh akan dia oleh hakim dengan sempurnakan hutang daripada harta. Kena jual, kalau jual untuk bayar hutang, ataupun menjualkan marhun tu. Kalau tak ada jalan, jual marhun dan membayarkan dia daripada harga. Maka jika berkekalan di atas tertegahnya, tak nak bayar hutang juga, daripada tiap-tiap dua perkara, bayar pun tak, jual pun tak, hutang okay, duduk lagi. Nescaya mentakzirkan dia oleh hakim dengan ditahankan dia. Ini boleh jaga, ambil boleh jaga, atau dipukulkan dia supaya menjualkan marhun, supaya jual juga. Maka jika tidak perbuat ia, maka menjualkan marhun itu oleh hakim. Hakim yang tasarruf, hakim yang ambil jual, dan membayarkan hutang pada harga. Kerana bahawasanya tertakyid ia akan jalan bagi membayarkan yang wajib, dan kepada ini pendapat telah menjalani oleh ulama kita Syafi'i dan Hanafilah. Itu yang sikit lagi itu pendapat bagi ulama Hanafi. Kita lakah sikit. Taslim harga marhun ketika dijual. Bila kita jual, kena serah harga. Telah ittifaq para fuqaha di atas bahawa marhun itu jadi ia milik bagi rahin. Jadi marhun tu jadi ia milik bagi rahin. Kemudian daripada serahnya kepada murtahin. Walau kita serah dah pun milik asal rahin situ. Cuma kita serah sebab kita berhutang duit. Tetapi bergantung hutang murtahin itu dengan inggadaian. Jadi hutang ni kalau kita tak bayar, dia dah berhak jual. Bagi sana. Maka mustahak murtahin itu orang yang terima gadaian, menghabaskan dia, boleh diikat, boleh tangkap, hingga membayar ia ke hutang. Jadi kena buat jaga dulu, buat jaga rahin. Kalau tak bayar, buat jaga situ dulu. Dan tidak harus bagi rahin itu tasarruf pada gadaian itu, malaikat dengan izin daripada murtahin. Ambil guna tak boleh, kena murtahin izin juga. Dan murtahin sendiri pun nak guna tak boleh. Supaya tahu gitu ya, supaya tahu gitu ya. Dan ittifaq fuqaha atas bahawasanya harus bagi rahin itu menjual marhun dengan izin murtahin.
Dan ini dinamakan dia jual ikhtiari, kemudian daripada izin. Dan ketika itu maka murtahin itu terlebih aula dan berhak dengan harga marhum. Sebab dia nak utai dia, dia nak utai dia daripada sekalian tuan-tuan utai yang lain, ulama lagi. Jadi murtahin lah berhak kerana untuk nak bayar utai dia, hingga menyempurna ia akan hak hidup ada ia ataupun mati. Dan sabit ini hak bagi murtahin dengan ittifaq fuqaha. Jadi boleh ke dia lah, duit kat jual ni boleh dah murtahin, tak boleh kepada utai ulama yang lain. Baik lekat ke ni. Dan apabila tidak sempurna oleh jual itu bagi marhun dan sampai masa hutang. Jadi masa sampai dah marhun tak ada jual lagi, nak bayar duit suku pun tak ada. Nescaya menuntut oleh murtahin akan rahin dengan sempurna ke hutang. Minta hutang ke. Jadi murtahin tu minta dituai bagi lah. Mana duit dan marhun pun belum dijual lagi, tak jual. Maka jika menerima ia dan membayar ia, maka diserahkan marhun itu kepadanya. Bila bayar hutang siap belaka, boleh serah marhun kepadanya, kepada rahin. Ia bab gadai ya suku ni dalam bab tajuk fiqh babur rahni ni, dia panggil lebat lagi. Dia panggil lebat lagi. Jadi masalah kita dah bahas buat jual marhun tu. Dan jika tidak menerima ia kerana lambat bayar ataupun kerana papo miskin, maka diangkat pekerjaan itu kepada qadi. Qadi kena buat putusan ni dan tuntut oleh qadi pada permulaannya daripada rahin yang hadir akan jual marhun. Tok qadi suruh rahin tu jual lu bagainya. Maka jika menjunjung perintah, mana turut perintah tok qadi, sempurnalah maksud. Ambil duit tu bayar kepada murtahin. Boleh hutang balik lah. Hutang hak kita misal hak 1000 tadi kan. Okey. Habis. Batu panjang ni lagi. Kita gila sana. Dan keempatnya daripada syarat ma'kudun alaih. Syarat bagi ma'kudun alaih yang keempat, hana ada memilih oleh akid akan ma'kudun alaih, milik yang sempurna, milik yang tak. Kita nak jual barang ni kena milik kita. Kalau bukan benda tu milik kita, tak sah nak jual. Itu mana kata hana ada memilih oleh akid. Akid ni kena kepada baik yang menjual akan ma'kudun alaih, akan benda yang kita akad jual beli. Jadi ma'kudun alaih kena kepada mabik, dia kena milik dia. Milik tu sebagai milik yang sempurna, milik tak apa. Akan satu di bawah sikit, hak adat tu kita tinggal ambil jauh. Yakni disyaratkan pada mabik itu bahawa ada ia mamlukun, yakni dimilikkan dia bagi mereka yang jatuhlah akad itu bagi. Jadi syarat kena milik satu orang lah, kita nak lewat. Maka jika melakukan akad itu bagi dirinya, maka disyaratkan bahawa ada ia malik bagi ain itu. Jadi kita sebagai tuai lah, kita nak akad. Kalau kita wakil tak apa, bukan hak kita. Kesimpulannya kita ni, kalau nak jual satu benda, mesti milik kita. Melainkan kita ni terima wakalah daripada seorang, bukan milik kita, tak apa. Kita jual atas jalan wakalah, tak apa. Dan jika melakukan dia bagi orang lain tu dengan wilayah ataupun wakalah, ada bab wakalah, bab wakil, maka disyarat bahawa ada dimilikkan dia bagi orang lain itu. Milik dari mana? Bukan milik kita.
Hanya kita sebagai wakalah, kita juru terima wakil untuk jual. Benda tu bukan hak kita. Maka sah menjual oleh wali, bagi kanak-kanak lah, ataupun wasi. Wasi ni orang menerima wasiat akan harta mereka yang di bawah wilayah, atau budak, anak yatim, bila ada maslahat ataupun takut bunuh. Dan wasiatnya daripada kanak-kanak. Siapa kanak-kanak? Al-qasirin, orang yang tak boleh tasarruf lagi. Tu qasirin. Qasirin ni mana budak lagi nak tasarruf tak boleh. Seperti mana sah menjual wakil akan harta bagi muwakil. Ini bak wakalah, kita kena reti wakalah pula suku. Wakil orang terima wakil, muwakil orang juru wakil. Contoh, kalau kita ni serahkan satu urusan kepada satu orang, kita yang panggil muwakil tuan. Yang juru terima tu yang panggil wakilun. Supaya wakil rakyat. Kita ke kampung jadi mewakil ni, dia sebagai wakil daripada rakyat untuk kerja. Dia panggil kalah. Apa rupa dah. Kerana bahawa syarat menjadikan baginya sultan, yakni memerintah atas harta. Bukan mana raja tak, anda memerintah. Maka tidak sah menjualkan sesuatu yang belum lagi dikobat diterima akan suatu. Tadi kita dah hurai tu, bagi bila kita nak jual mesti kita kena terima dulu daripada satu orang yang kita beli. Kalau kita beli kita belum terima, tak sah kita nak jual. Tadi kita hurai dah, kerana belum sempurna milik. Milik dah tapi tak sempurna. Kaedah kita kena milik tak, kena kobat dan terima dulu. Kedua di bawah telah sabit dalam hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, ia man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidah. Barang siapa membeli akan makanan, maka jangan ia jualkan dia sehingga mengkobat ia akan, sehingga terima dulu. Kita beli makan ni tak boleh kita jual, melainkan kita kena terima ambil dulu, lepas tu nak jual. Kalau beli tak terima jual dah tak sah. Walaupun kita milik, tapi milik ghairu tam, tak sepenuh, kerana tidak kobat. Maka syarat kena kobat. Kobat tu terima, tu kobat, ambil. Habis. Pendapat ulama tentang menjual mabik sebelum dikobat. Ni kita peluah mazhab sikit. Satu mazhab Syafi'i dan perkataan Abu Yusuf yang pertama, dan qaulun Muhammad, perkataan Muhammad, dan riwayat daripada Imam Ahmad bahawa tidak sah menjualkan mabik sebelum dikobat. Ini tak boleh kuasaan ni. Sama ada ia mangkul, benda boleh pindah, tu mangkul, boleh beralih pergi mari, au akar, atau benda yang tetap semacam rumah. Rumah ni kalau kita terima nak koci. Kalau tanah kita terima gerai tanah. Kereta terima suih kereta. Bukan kena duk tarik kereta. Itu cara terima. Lalu kita kata macam benda kecil-kecil, terima ambil benda kecil. Tengok atas bagai-bagai. Itu mana akar. Kerana dhaif milik sebelum dikobatkan dia. Kerana terpasang akad dengan binasanya. Dan ini ialah makna yang mengilat dengan dia oleh ulama kita Syafi'i, akan larang daripada jual sebelum kobat. Yang kedua, mazhab Al-Hanafi, bahawa tidak sah jual mabik yang mangkul sebelum kobat. Yang mangkulnya pindah boleh, yang boleh beralih pergi mari, mangkul sebelum kobat. Dan jika ada ia daripada baik tu yang menjual, kerana hadis yang telah tersebut dulu, nuh atas mandi betal atau aman.
maka bahawasanya ditegahkan daripada menjual mabit sebelum dikobak, tak boleh juga. Dan tidak mufaraq oleh ulama Hanafiyah pada demikian itu antara makanan dan antara lain daripada makulah. Tak kira apa saja pun, belum dikobak tak sah dijual, tak boleh jual. Yang tiga, mazhab Maliki, bahawa perkara yang diharam yang mempasikkan jual beli itu ialah jual makanan, tidak lainnya daripada sekalian perkara-perkara. Jual ni bila? Sebelum qobak. Tak boleh makan ni. Lain tak apa. Apa lah? Lain tak makan ni tak boleh. Sahabat Nabi Soreh tu, mani beta atau aman, tak masuk lah. Itu mazhab Maliki. Sama ada ta'am itu perkara yang bangsa ribawi seperti gandum ataupun lain daripada ribawi seperti buah tufah, masuklah ke. Ada pun lain daripada ta'am, maka harus menjual sebelum qobak. Jadi gini lah, anak Maliki ni salah jual belum qobak tu, dia kira katanya khusus dengan makan ni. Kalau benda hak lain pada makan ni, benda mangkul ke tidak mangkul ke, benda akori ke apa saja, tanah bombing ke apa semua boleh, walau tak terima pun sah kita jual. Apa dah? Itu Maliki. Kita tak boleh. Mazhab yang keempat, Hanabilah. Ada beberapa riwayat yang berbilang-bilang pada ditegahkan jualnya sebelum qobak daripada amwal. Banyak riwayat lah. Maka diriwayatkan bahawasanya tidak harus jual makanan sebelum qobaknya mutlaqan. Ini tak boleh. Belum qobak tak boleh makan ni. Sama ada ia makilan. Apa makilan? Jenis bahasa disukat, bahasa Arab tu. Sama ada ia makilan, yakni disukat akan dia, au mauzunan ataupun ditimbang. Timbang kilo kan. Kalau sukat gatal, itu panggil makilan. Mauzunan makna ditimbang. Ataupun tidak seperti demikian itu. Khilaf bagi Imam Malik yang mensyarat padanya akan kail ataupun waznun. Imam Malik kata syarat, kalau sukat, kalau timbang. Habis kata. Berkata Ibnu Abdul Barri, pendapat yang asah bahawa perkara yang ditegahkan daripada jualnya sebelum qobak itu ialah ta'am, yakni makanan. Itulah tak boleh sebab salah dengan makan ni pada hadis tadi. Adapun barang yang lain daripada makanan maka harus ia sebelum qobak. Pada satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawa barang yang ada ia tertakying seperti satu tupuk yang dijualkan dia daripada ketiadaan sukat. Dia tak setupuk, tak ada sukat dak. Duk setambung situ. Maka harus dijualnya sebelum qobak. Atau tak apa. Abang tu tupuk siap dah, takying. Dan barang yang tidak tertakying ia tak tahu hak mana, maka tak harus jualnya sebelum qobak. Lepas tu kena qobak dulu. Bahkan hingga disukatkan dia ataupun ditimangkan dia. Kena timbang. Riwayat yang ketiga daripada Imam Ahmad, dia banyak riwayat. Bahawasa tak harus dijualkan sesuatu sebelum qobak. Dan ialah riwayat yang muwafaqah padanya akan imam kita Syafi'i. Ini sama pendapat mazhab kita. Ada lain. Dari riwayatul mazhab ni bahawa al-makil dan al-mauzun dan al-ma'dud. Ma'dud ni benda yang dibilang. 1, 2, 3 tu ma'dud. Dan al-mazra'. Mazra' ni makna benda yang bahasa kita ukur dengan hasta. Itu mazra'. Daripada zira'. Kita ukur panjang mana. Tidak sah tasarruf mustari padanya sebelum diqobak daripada baik. Itu tak boleh. Dan ini juga diriwayat pada Utsman bin Affan dan Sa'id bin Al-Musayyab ataupun Musayyib dan Hasan Basri dan Al-Hakam, Hamad ibn Abi Sulaiman dan Auza'i dan Ishaq. Lepas tu akwal tu saat ni kita kecek dah lebih kurang dah. Hatullah dah. Hatullah situ. Sana. Hukum bai'ul fuduli.
Apa makna bai'ul fuduli? Kalau kita tak boleh mudah-mudah jual barang bukan milik kita, jual barang orang, kita ambil barang atas harga dalam harga mutu tu pergi jual, siapa tahu? Dia panggil bai'ul fuduli. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dan menjual fuduli ini pun tak sah juga, kerana bukan ia miliknya, bukan hak dia. Jual bagi orang tak boleh. Jika dilulus akan dia oleh ampunyo sekali pun tak boleh. Lepas pada jual kena kait tu. Dilulus ai ba'dal akdi, kena kait selepas daripada akad. Gini, kita ambil kalai demo, ambil kalai mari, dia tak ada wakil ni. Ambil kalai sepotong, kawai jual demo. Lepas pada kita jual, tuai punya kalai kata, tak apa, saya luluskan jualan itu. Tak boleh. Itu mana kata jika ni kait royah kata tak sah jual beli fuduli ni jikalau diluluh oleh ampunyo sekalipun. Tak boleh juga. Luluh ni bila? Ai ba'dal akdi, artinya selepas pada akad. Kalau luluh sebelum pada akad, dia panggil wakalah. Kita ambil kalai, kita nak jual barang demo ni, alah silakan jual, tak apa, kawan wakil demo jual, tak ada masalah. Nampak tak? Tapi lulus selepas pada akad. Dan pada kaum qadim dan dihikayak pula pada kaum qadim, akad fuduli itu terhenti atas redha ampunyo. Ada pendapat lagi, kita tengok dulu. Masalah kita jual barang orang ni, tuai izin kata izin lepas pada jual. Kalau tuai punya tu izin dan redha, maka luluh jualan. Kalau tuai tak izin tak redha, maka tak luluh jualan. Ni pendapat kaum qadim. Faham tak? Sudah. Jadi kaum qadim dan juga hikayat kaum jadi, ada juga hikayat lagu tu. Kita tengok di bawah sikit. Bai'ul fuduli itu ialah jual mereka yang bukan ia malik. Dia bukan tuai punya jual apa. Dan bukan wali daripada malik, ataupun jual barang yang bukan miliknya daripada ketiadaan izin daripada malik. Dia mana tak benar izin ke apa, jual. Maka mazhab Hanabilah dan Imam Syafi'i pada kaum jadid bahawasa bai'ul fuduli itu batil, mana batal, tak sah, tak ada. Dan jika ijazah akan dia oleh malik kemudian daripada demikian itu sekalipun, ijazah selepas pada akad tak boleh, dia kena belum pada akad. Ni pendapat kaum jadi. Kaum qadim dan juga hikayat jadi ada kata boleh juga. Soalan ni. Antara dalilnya hadis la tabi' ma laisa indak. Jangan akal jual barang tidak ada di sisi akal. Bila barang tu bukan milik kita, kita jangan dijual. Dan kerana bahawa bai'ul fuduli itu tamlik. Apa tamlik? Memberi milik akan barang yang bukan milik kita. Bagi orang kita milik ke satu orang lain, mana boleh? Tak sah. Dan jual barang yang tidak kuasa di atas taslim. Dan maka menyerupai akan jual burung pada hawa sama. Dan mazhab Hanafi dan Maliki dan Imam Syafi'i pada kaum qadim, dan riwayat pada Imam Ahmad juga bahawasa ini akad sah ia, tetapi sungguh perkata sah terhenti di atas ijazah daripada malik, terhenti di atas kebenaran daripada malik. Jadi kalau malik itu benar tak apa, walau lepas pada akad sekalipun. Maka jika ijazah akan dia luluh ia dan lazim jual itu, kalau jadi jual beli. Dan jika tidak ijazah batal ia. Kesimpulannya begini, bai'ul fuduli kita ambil mazhab kita. Menurut kaum jadi Imam Syafi'i, jual barang bila bukan milik kita tak sah. Pergi situ dia. Menurut pendapat kaum qadim Syafi'i, dia dua kan, qadim jadi. Jual fuduli ni tafsil.
Setelah mana kita jual, tengok dulu tuai ampunya tu izin kata izin. Kalau dia izin, lulus jualan, sah jual beli. Kalau dia tidak izin, tak lulus, tak sah jual beli. Itu pakai muzak. Apa tu lah? Itu kesimpulan kita. Karena hadis Urwah Al-Bariki anna Nabi ila akhirih, bahwasa Nabi SAW memberi akan dia 1 dinar supaya membeli dengan dia akan binatang kurban ataupun kambing. Dia beri 1 dinar untuk beli kambing nak kurban, maka membeli dia 2 ekor kambing. Beli 2, pandai kat dia ni. Beli 2 ni, maka menjual dia akan seekor kambing dengan harga 1 dinar. Ayolah boh lah. Nabi beri duit 1 dinar, suruh beli kambing seekor. Dia pergi cari kambing boleh hak murah, 2 ekor. Beli 2 ekor tu, yang pergi jual seekor 1 dinar. Klik ondan lah. Seolah tak kambing boleh free, seolah tak gitu. Dia pandai. Lepas tu, maka datang ia akan Nabi dengan seekor kambing dan 1 dinar. Mari tempat Nabi, Rasulullah ni kambing suka beli ni, lepas tu duit. Duit apa pula? Ya. Dia beli kambing 2 ekor, jual seekor laba. Lalu tu maka berdoa Nabi baginya dengan barakah pada jual beli tu. Nabi berdoa tu untuk berkat jual beli. Dia pandai ni. Maka adalah ia jikalau ia membeli tanah, nascaya labur ia pada. Jadi Urwah Al-Bariki ni kalau ia beli tanah, ia untung lagi. Padahal tanah ni awak gapo tanah? Sebuah garak dulu lah. Ada siapa dia nak, tapi ia pandai lagi. Ada hadis ni kita menunjukkan bahawasanya kalau ijazah tak apa, kalau tidak tak. Berarti dia beli saya Nabi izin dia lah. Lepas pada akad jual beli. Habis sekali. Mati di atas. Jika diluluskan dia lulus ia hurai dasar ni. Dan jika tidak dilulus maka tidak lulus. Dan adalah ia kuat pada pihak dalih. Ini pendapat ni kuat dari segi dalih seperti yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Akal 1 ibarat Tuhfah. Silakan baca sendiri dah ibarat Tuhfah. Jilid muka surat tabak Darudiyah. Buat tabak hati ni kita tak boleh. Maka jika menjual ia harta mewarisnya dizankan hidup, kemudian maka nyata mati, sah jualnya. Dia kecil sikit itu masalah dia tu masalahnya. Setengah dia tidak, setengah tak. Jika menjual akan harta mewaris dizan akan hidup, kemudian maka nyata mati, sah jual. Kita contohlah, kita tak kita sendiri lah, misal ayah kita ni duduk jauh dengan kita. Ayah kita tu orang kaya lah, buat misal tu ni. Ayah kita duduk ni, duduk tempat Arab. Harta dia ada di Jawi ni. Jadi kita jual lah tanah sekeping. Kita jual tanah sekeping hak ayah kita milik. Masa tu ayah kita tak tahu. Bila kita jual tanah sebidang hak milik ayah kita, waktu kita jual tu kita sengko ayah kita hidup lagi. Moga dia sihat kan. Pertembangan telefon dah kecik tanya khabar ayah, hari ni kita jual berapa. Masa kita jual kita sengko kata sihat. Sudah jual belakang dah, orang telefon kata ayah sudah meninggal dunia. Apa hukum kita jual tanah sebidang tadi? Hukum ulama kata sah jual beli. Nampak tak? Tapi kalau dia dah hidup lagi tak boleh. Kita jual sebidang, mu jual apa hak aku, tak boleh tu. Ayah dia panggil mewaris. Bila dia mati, kita yang hidup dia panggil waris yang timur pusaka. Tapi syarat zon akan hidup. Dan pula ternyata mati sungguh ti selepas pada jual. Kalau tak mati tak boleh. Apa boleh? Dan kelimanya daripada syarat ma'kudun alaih, bahawa diketahui oleh tiap-tiap daripada baik dan mustari akan mata benar
dan harga akan anu pada yang muayyan dan qadar dan sifat pada barang yang pada zimmah. Jadi kita nak jual beli kena tahu mabek tu hak mana satu, harga banyak mana, sifat dia lagu mana, qadar banyak mana, kena tahu sesuatu. Contoh, kita nak beli beras segatai. Beras segatai harganya RM5. Beras gapo? Beras jemuh ke beras pulut? Kena tahu satu-satu. Ambil beras segatai weh, beras apa tak tahu. Tapi kalau kita kata dah jadi orang tahu seluruh kata beras ni beras jemuh dah, dan harga apa kita tahu belakang dah, hak tu kita maklum, maka sah jual beli. Kedua di bawah, yakni disyaratkan pada mabit itu bahawa ada yang dimaklumkan dia bagi dua yang muta'akidah ini. Siapa muta'akidah ini? Baik dan mustari. Jadi kita kena tahu, mustari pun kena tahu, dua-dua kena tahu belakang. Dan tidak disyaratkan dengan nun bukan mim. Dan tidak disyaratkan mengetahui dengan dia daripada tiap-tiap wajah. Bahkan memadai bahawa diketahui ainnya apabila ada yang muayyan, dan bahawa diketahui qadarnya dan sifatnya jika ada mabit itu pada barang yang sabit pada zimmah. Seperti mauzun, hak ditimbang berapa kilo, ataupun makil yang disuka berapa gatai. Hak suka kena tahu juga. Jadi kalau kita kata ambil beras banyak mana tak tahu, tak sah lagi. Dia bubuh mari 3 gatai. Aku nak segatai je. Sahabat tu kena royak awal. Dia timbul buku balas nanti. Jelas dah. Ataupun lebih lagi barang tu sifatnya banyak. Beras ning harga ning, hak ning harga ning, hak ning harga ning. We jelas mana kita nak. Baru tak apa. Maka tidak harus menjualkan yang majhul, seperti satu kain daripada beberapa kain. Benda majhul nak tak boleh jual. Kita letak kain semua 10 lah. Aku jual salah satu daripada 10 lah, tak boleh. Dia kena sebut hak hijau ke, hak merah ke, hak kuning ke, dia kena wajah. Kalau kita kata salah satu daripada 10, ambillah aku jual satu, tak boleh. Dia kena muayyan. Kerana bahawasa membawa kepada berbantah dan berkelahi balah pada wali. Itulah tak salah. Dan padanya tipu daripada tidak berhajat, dan sungguhnya dilarangkan oleh Nabi daripada jual tipu. Dan disyaratkan ini syarat pada harga juga, saman. Harga apa kena tahu. Maka wajib bahawa ada yang maklum qadar, banyak mana kena tahu, tak tahu tak boleh. Serta menyatakan sifat jika berbilang-bilang nuku pada negeri. Kita beli kena royakkan duit apa? Kalau kita duduk sepadan, duit bak pun dia guna, RM2 pun dia guna. Kena jelas molek tu. Ni berapa ni? 10 apa? Kalau RM10 lain daripada 10 bak. Kalau kata 10 saja, kita bayar 10 bak. Bukan 10 bak. Sahabat tu kena royak duit awal 10 bak. Dia timbul bangkau. Itu masalah sifat, masalah saman tu. Royak je lah. Duit bak banyak ning, duit RM1 banyak ning. Nak hak mana beli? Masalah berbilai-bilai nukut pada negeri. Masalah mata duit kita guna belakang dua-dua. Sebuah garis padan lagu itulah. Dan hasillah mengetahui dengan mabit itu dengan salah satu daripada perkara tersebut di bawah ini. Kita nak kena mabit ni salah satu daripada tersebut. Satu, musyahadah dan ta'yin. Musyahadah bahasa kita kata tengok. Kita tengok sendiri, gini baru boleh. Apabila adalah mabit itu dilihatkan dia di hadapan akidah ini, kita tengok, dia tengok. Dan hadir ia disiakad dan melihatkan dia oleh muta'akidai, maka sah jual belinya, baru sah. Dan jikalau tidak disebut qadar dan sifat, seperti bila menjual iakan ini kain jadi isyarat kepadanya, ataupun ini kereta, atau menjualkan saburah ni tungguk ataupun sepunguk, setupuk,
daripada gandum dengan begitu. Jawabnya sah jual belinya. Sebab kita tahu lah. Karena hasil mengetahui dengan mabik, dengan musyahadah, dengan kita tengok. Jadi kesimpulannya, kita nak kena mabik ni, kita kena tengok dulu. Belak tengok. Kalau kita ni, ulama kata nak beli kitab ni, kena buka agak sekali. Bukan kata ambil sebuah tu, aku jual beli, dia tak say lagi. Kita kena buka sekali lalu. Takut ada cacat. Boleh 2-3 kali. Apa? Dah timbul dah punah masalah. Mabik kena tengok dah. Gitu. Oleh demikian itu tidak sah jual beli orang yang buta 2 mata. Buta boleh beli, mana apa? Tak tengok tak nampak. Dan tidak harus jual ang yang gaib apabila dijahilkan jenis ataupun nak. Tak ada depan kita tak boleh tengok, tak sah jual beli. Tapi kalau kita tengok sebelum pada tu dah tak apa. Waktu kita beli kita tak tengok dah. Karena hadis Abi Hurairah, anna Nabi naha an bai'il gharari, bahawa Nabi SAW melarang ia daripada jual tipu. Hadis sahih Muslim. Yang kedua, melihat yang dulu. Apa melihat yang dulu? Kita tengok dah sebelum akad. Apabila melihat oleh dua akidah ini akan mabik sebelum akad, dan tidak melihat keduanya ketika akad, dan adalah mabik itu setengah daripada barang yang tidak berubah, seperti bombing, bejano, besi, temaga dan umpamanya, atau sah jual beli. Ataupun ada yang tak berubah dalam masa yang menyalangi antara akad dan melihat, seperti kain, atau sah. Gini, kita nak beli rumah, kita tengok dah marang rumah 2 tingkat, pintu gapo, masuk dalam bilik dapur persiap. Hari itu tidak akad jual beli, hari ni berakad, maka sah tak? Sah. Sebab apa? Melihat yang dulu. Asal kita tengok dah. Tapi hari ni kita tengok dalam telefon pun dah benar dah. Maklumat buka tengok gambar satu-satu luas berapa meter dah, berapa tapak kaki, berapa kaki, semua tu laik dah belakang dah. Lepas tu kita akad jual beli, tak apa. Hanya nak lebih molek, kita tengok selalu sendiri mudah. Maka waktu kita akad ni kita tak tengok tak apa dah. Kerana benda tu sudah maklum antara akidah. Asalkan benda tu tak berubah, pada adat tak berubah lah, tak punah. Gitu. Dan adalah keduanya yang ingat akan sifat-sifat tu. So jualnya atas mazhab. Dan jika mabik itu setengah daripada barang yang berubah pada demikian itu masa pada golik, ataupun daripada bagai segera kepadanya pasti, mana punah lah. Seperti makan ni, tengok marang dengan hari ni tak serupa. Marang yang wadiri itu dia tanggal takar tu, hari ni bukan jadi tanggal, dia mengekoh. Isi nak berdenai, nak lembut, itu tak ada. Pasal apa? Dia berubah. Kalau kita nak jugalah. Seperti makan ni, maka jual beli itu batil, tak sah. Karena bahasa jual beli yang majhul. Habis. Yang ketiga, melihat setengah mabik. Kita tengok setengah je, orang lain tak tengok kan. Tengok setengah-setengah. Kalau kita tengok setengah-setengah, buka sekaligus, tak apa lah. Itu panggil tengok setengah mabik. Apabila ada melihat setengah mabik yang terkaya daripada melihat yang baki, seperti zuhir saburah daripada gandum dan umpama, ataupun sebelah atas buah tamar, hak atas hak bawah tak tengok, tapi ia molek sebab bawah lah. Dan perkara-perkara yang cair, seperti Malaysia madu dan minyak sebagainya, maka sah jual belinya, ataupun sah juga. Padahal bukan tengok semua pun, tengok setengah lah. Kerana bahawa melihat setengahnya itu menunjuk atas baki. Tak baki itu molek juga. Ada setengah daripadanya menjual contoh. Jual contoh ni apa? Ya ada ketelak dia. Ada ketelak dia tu dia buka nak hak mana, bagi tak ada. Supaya kat sebelah ni lah dia belilah copi ke apa dah. Bagi tak ada lagi. Kita tengok
dengan harga, dengan barang panjang ukur. Dia panggil contoh tu unmuzat. Itu pun boleh juga. Maka kita tengok hak tu menunjuk kata hak barang siapa hak tu sah jual beli. Nampak eh? Kalau copi dalam kapal tu, tu boleh. Pada mabik yang bersama anduzi. Jadi barang siapa suka semua. Dia tak tipu. Tak. Kalau tipu, ada jugalah hak siapa tak suka dengan dia tu ada juga. Kita tak klik. Itu dua contoh bagi. Dan sesuatu yang menyerupai seperti khubub dan kimas, yakni kain dan upaman, maka sah jual belinya apabila dipermasukkan contoh itu ke dalam mabik. Ada bagian yang kita kat jual beli. Dan berkata baik bi'tukal hintah allati fi hadzal bait wa hadzal unmuzaju minha. Aku jual akan dikau akan gandum yang ada di dalam rumah ni, dan ini contohlah daripada yang bubuh masuk jatuh sikit lah. Ya keempat, ini cara kita nak kenal mabik. Melihat zahir mabik. Kita tengok zahir. Mana dalil tak tengok, batin. Apabila ada mabik itu baginya zahir dengan tabiat semula jadi, memelihara sebelah dalil seperti kulit buah delima. Buah delima kita beli kedai kan. Kita tak ada koyak isi dalil. Tapi kalau kulit comel-comel, super wah bika, wah dia, wah apa kita beli dekat. Kalau kita belah lagi molek. Belah sini, belah bubuh mengisi saja, tu molek. Tak kena tipu lah. Tapi kalau kita tak sebelah tak apa, tengok-tengok nampak molek sampai dalam, dah boleh. Tu tengok zahir. Dan telur ni tengok zahir molek sampai dalam. Dan kulit buah kelapa onyo sabuk lagi, purung lagi, kena koyak tak beli suti-suti gitu. Tapi kalau kita kocok, ni molek ni, alamatnya air kocok dalam. Dia ada cara dia. Kalau turut main kena koyak satu-satu. Tapi alamat je kalau kita kocok, ni boleh ambil. Dia ada cara dia. Maka harus dijualnya. Dan memadai melihat kulitnya juga. Kulit cukup lah. Kerana bahawa sebaik sebelah dalai itu pada kekalnya padanya. Jadi biasa kalau baik hak ni, hak dalai molek juga. Dan jika tidak menunjuk atasnya sekalipun, kerana bahawa dijualkan dia pada seluruh negeri daripada ketiadaan ingkar. Tadi tak ada lagi dah. Mati dah tak. Maka tidak sah dijual salah suatu daripada dua kayu kain ining. Kain yang di kayu kita jual salah satu, kita tak buat ayam. Atau dibelinya dengan salah suatu daripada dua kayu kain ining, tak boleh lah. Kerana tidak diketahui akan ain jualan pada surah pertama dan harga pada surah yang kedua. Salah satu tak boleh. Dan sah menjual satu gantang umpama gandum di dalam satu tamunan. Putih tamunan, setamung kita letak tupuk tu tamunan. Macam supaya kita tambung tanah, dia panggil tamunan. Supaya dia meletak wah dia ya setabung tanah ya. Tamunan saburah Arab panggil. Dan sah menjual satu gantang umpama gandum di dalam satu tamunan. Kita letak setamung, kita nak segatai sah. Kerana diketahui oleh keduanya akan qadam mabik segatai. Kita tahu qadamnya. Dan sah dijual satu tamunan gandum tidak diketahui akan sukatan. Kita boleh setupuk lalu. Berapa kata? Tahu tak tahu kau? Tiap-tiap satu gatai satu dirham. Ke situ. Satu gatai satu dirham. Kita suka. Kalau setamu tu 10 gatai 10 dirham. Pakai borong selalu. Atau dijualkan bombing itu ataupun kain ining tiap-tiap satu zirak satu dirham. Jadi lagu tu. Satu hasta satu dirham. Pas suka lagi. Hanya mana tu bet duit ni? Atau dijual satu tamunan gandum yang tidak diketahui sukatan dengan 100 dirham.
tiap-tiap satu gatal 1 dirham. Jika ada yang 100 gatal sah, maka jika tidak maka tidak sah. Kalau 100 molek tak apa, tapi kena ke 90 gatal tak sah, kena tipu. Ataupun kita kata 110 gatal tak sah tak. Kalau 100 molek, setiap gatal 1 dirham. Kalau suka beli 100, sah kau beli. Itulah tak kau. Dan jika dijualnya dengan penuh rumah ini gandum, dalam bilik kita tak gandum penuh, ataupun dengan seberat batu ini mah, ataupun dengan barang dijual dengan dia oleh si fulan akan kudanya dan dijahil oleh salah seorang daripada kedua akan koda tersebut. Jadi tahu sebelah sebelah kita tahu. Ataupun dengan 1000 dirham dan dinar, hak mana satu ya? Tak. Tidak sah ia pada segala tersebut. Sebab apa tak sah? Kerana tidak diketahui kodanya pada 3 surah yang pertama. Kita tak tahu. Dan koda tiap-tiap daripada 2 bagai pada surah yang akhir. Ni dinar dan dirham. Hak mana kita tak jelas. Itu yang akhir. Maka jika diketahui koda dulu daripada akad pada 3 yang pertama, banyak mana kita tahu, ataupun telah berlaku adat dengan membayar umpama setengah daripada tiap-tiap pada 2 bagainya pada yang akhir, sahlah pada segala yang tersebut. Itu muamalah lagu ni kita tak ada tahu amal mana dah ni. Cuma dalam kupeka tak sebut lagu tu lah hukum. Habis. Dan jika menjual ia akan satu belanja seperti dinar yang melekapi akan mahbub. Mahbub ni bawah. Mahbub ada yang harganya seria kurang sesuku. Dan jatrir, ni hak pengarang asal ni, bukan kita tambah tak dah. Dan jatrir itu duit emas kecil, harganya 15 kuruh. Ni jamil ala Arab belakang ni, kita tak guna ni. Demikian lagi fandakli, itu duit emas kecil harga 15 kuruh. Ni dia ambil dalam kata ni, dalam hasiah jama' dah. Ada Arab kita tulis lagi ni. Kalau hu walau ba'a binakdin ka angka labi'tuka bidinarin wa faradna annahu yutlaku 'alal mahbubi wal janziri wal janzirili wal bunduki wal fundukli wa yuhmalu 'alal ghalibi fil mu'amalati min hadhihi. Ini terjemah dengan Arab. Dan jika menjual ia dengan satu belanja seperti dinar yang melekapi akan mahbub dan janzirili dan fandakli, kita tak kenal ni. Dan pada negerinya belanja yang ghalib, yakni bagi apa ni, bagai daripadanya. Ta'yin lah yang ghalib itu hak ghalib lah. Ataupun pada negerinya 2 nakad dan tidak ghalib salah satu daripadanya, pakai dua-dua, maka disyaratkan bahawa ditentukan salah suatu daripadanya. Kalau hak tak ghalib mesti kena ta'yin. Sebab harga tak sama jika bersalah-salahan harga keluar. Kalau harga sama tak apa, sepengembat dengan riak tak sama. Ini 10 riak, ini 10 bat, supa namanya tapi barang tak sama. Itu dia kena ta'yin. Hukum menjual sesuatu yang gaib. Dan tidak sah menjual sesuatu yang gaib. Sesuatu gaib ni bagai tak ada di kita. Bagai duk kapung, kita duk sini, kita jual. Yakni yang tidak dilihat oleh 2 yang berakal. Kita pun tak tengok, dia pun tak tengok. Ataupun salah seorang, kita tahu dah hak kita, tapi dia tak tahu. Bagai setara mana molek comel huduh, dia tak kenal, tak sah. Dan jika ada ia pada majlis akad sekalipun, tak sah sepatutnya. Di bawah sebagai nakan ibarat dalam kitab Jama' Fathul Wahhab, wala bai'u ghaibin wa takfi mu'ayanatu iwadin ila akhir. Jami' sudah. Patuh depan dan memadai dengan melihat akan saman dan musman. Dan memadai dengan melihat akan saman atau musman
saman tu harga, musman tu mabik. Jika tidak diketahui qadah, kerana dipadakan dengan kira-kira jua, seperti kata aku jual lah akan dikau dengan tamunan ganung ini, sah jualnya, tetapi makruh kerana terkadang jatuh ia dalam menyesal jual, tahu habis tamu kau tak mahal. Dan tidak makruh dibeli sesuatu yang dijahilkan zira, ukur hasta, tak tahu banyak mana, tak makruh. Seperti bagi tersebut dalam tatimah bagi al-mutawalli, tatimah. Dan difarakkan bahawasanya tamunan itu tidak diketahui kira-kiranya pada ghalib. Sebab setamu kita tak tahu, kerana bertindih-tindih setengah atas setengah. Muka kita letak setamu tu, dia bertindih bagi setengah-setengah. Bersalahnya yang di zira. Zira ni hak jenis ukuran. Panjang mana 2 hasta 3 hasta, itu dia boleh tahu. Yang mudah. Dan memadai pula dilihatkan sesuatu dulu daripada akad. Belum akad kita tengok dulu pada barang yang tidak golek berubah. Tadi huraidah tu hingga sampai kepada waktu akad. Tadi kita huraidah situ. Belum ada ni. Hukum melihat setengah mabik. Tadi tu dalam ta'liqat kita tu kita hurai maridah, sini kita pakai straight ya. Dan memadai dengan melihat setengah daripada mabik jika menunjuk ia atas barang yang tinggalnya, seperti melihat zohid namunan umpama gandum dan tepung dan tamak ajwah, tamak Madinah lah, tamak molek dan syair, dan barang yang seumpamanya daripada barang yang tidak bersalah-salah sukunya pada ghalib. Karena ghalibnya bersama az-zohid segalanya tersebut dah batin. Jadi batin zohid itu sama lah ghalib. Itu boleh kita tengok sebelum pada kita akad. Tengok zohir tak apa dah, tengok setengah. Maka jika nyata bersalah-salah zohirnya dan batinnya, sabitlah khiyar. Kita gitu kan? Dia panggil khiyar apa? Khiyar syarat. Khiyar majlis ni masa kita akad jual beli. Kalau kita duduk situ lagi, kita khiyar majlis. Kalau kita balik rumah ni, kita khiyar syarat. Maka khiyar syarat ni ada tempoh dia dah 3 hari ada masa dah. Masuk khiyar ni kita hantar klik mihal lain ataupun ambil duit. Bersalahan satu tamunan bitih seperti mucino, stamung duduk, roman delimo, safarjal ini wajamu. Dan seumpamanya tidak memadai padanya melihat seperti yang tersebut. Tengok setengah tak boleh. Kalau tengok atas bawah ni buruk beda. Bawah timur. Kita panggil lebay. Dia berat. Atas molek, bawah tu dia lembek beda. Tu tak boleh tu. Bahkan hendak dilihat sekalian. Tengok sesak. Pewarnaan ke apa semua sesak. Hukum melihat contoh mabik tadi dah hurai dah. Dan memadai melihat contoh. Contoh tu contoh dua lugah. Mana tu buat ambil contoh nak tengok. Tu contoh ni contoh sama lah. Tapi pengarang kecek contoh. Contoh tu dah. Daripada sesuatu yang bersamaan suku-sukunya, seperti segala biji-bijian, maka tak dapat tidak daripada dimasukkan contoh itu di dalam akad. Kita nak bila contoh kita nak akad, walau lain lagi contoh sikit lah. Dan jika tidak dicampurkan dengan yang tinggalnya sekalipun, seperti berkata baik, aku juga akan dikau akan gandum yang ada pada aku, serta dengan contoh ini. Bawah ke satu, yakni contoh ataupun contoh. Dalam bahasa Arab kata al-unmuzat, bahasa Arab lah. Tak disebut dah. Maka jika diberi baginya bagi mustari akan contoh itu, dengan tidak dijualkan dia akan contoh. Kita berilah contoh tapi tak jual. Dan ia baik jual akan dia akan mustari ini barang yang padanya pada contoh tidak sah dia.
Jadi kena masuk juga lah contoh. Kerana dibenar atasnya atas mustari. Tidak ia mustari melihat sesuatu daripada mabik. Sebab mesti tak tengok. Dia kena bubuh masuklah contoh. Tak bubuh tak boleh. Contoh ni ia menunjuk kata hak lagi supaya tu lah, tu contoh dia. Dan demikianlah jika ia baik, bomel tak mudah. Akad akan contoh itu atas jalan asing sendiri. Dan ia baik pula akad akan barang yang padanya asing sendiri. Tidak sah jualnya, jual baik akan barang yang padanya tak sah rasanya. Kerana ilatnya tersebut dulu. Itu tak sah. Ataupun tidak tu dua kali, nak satu je tu. Tidak tu nak sekali. Ataupun tidak menunjuk ia atas barang yang tinggalnya. Jadi kita tengok hak ni, hak lagi bukan. Gitu. Tetapi adalah ia memeliharakan barang yang tinggal. Maka memadai melihat kulit yang memeliharakan isi, seperti kulit ruman dan kulit telur. Saya bahas dah. Dan memadai pada lauk dan buah pala dan kelapa. Dilihatkan kulit yang di dalam. Kalau kelapa ni sabuk di dalam. Tapi dia tak tengok dah, dia kata tepung dalam, kocok air. Tidak memadai yang di luar. Luar tak sah. Bahkan jika belum lagi kerah kulit di dalamnya, memadai dilihat kulit di luar juga. Kerana sekaliannya dimakankan. Tapi kelapa tak akan belakang. Wah lain betul. Wah lain betul. Akan satu sikit. Telah mendatang oleh ulama Hanafi dalam Kitabul Buyu' bahawa jual beli itu terjadi ia dengan ijab dan qabul. Dan bahawasanya tak dapat tidak bagi akidah itu daripada mengetahui mabik sebagai mengetahui yang menafikan bagi jahalah, bagi kejahilan yang membawa kepada berbantah. Jangan ada jahil, kena tahu sungguh. Maka jika ada mabik itu hadir duduk depan kita, memadai dengan isyarat kepadanya, tertunjuk. Kerana bahawasa mewajib ia bagi takrif, bagi mengenalkan. Kita kena tahu hak mana takrif. Yang memutus ia bagi munazaah, bagi berbantah dan berkelahi bantah. Sebab kita tahu dah. Dan jika ada yang gaib, tak ada di majlis akad. Maka jika ada ia daripada barang diketahuikan dia dengan contoh seperti perkara yang bahasa sukatan, kili, kaili lah, mana kaili itu mana sukat, awazni dan adadi, hak jenis bilan ni, adadi. Maka melihat contoh itu adalah seperti melihat sekalian. Dan jika ada ia daripada barang yang tidak diketahuikan dengan contoh seperti kain, hayawan, maka menyebut ia baginya akan sekalian sifat-sifat supaya memutuhkan munazaah. Supaya lepas dah tu supaya lepas dah tu kita masuk kepada materi di atas. Habis. Dan memadai melihat zahir baju yang diisikan dia dengan kapah. Baju sejuk lah. Dalam buah kapah. Lepas tu kita kena korek dalam kan. Tak tengok zahir tak apa dah. Cuma kita jamah-jamah itu je. Kapah. Dan tidak memadai dilihat zahir lihab. Lihah ni kita ada buat apa tidur. Lihab. Toto. Setengah panggil toto. Lihah. Ataupun tilam. Kita panggil lembat. Itu tak madai kita tengok zahir. Jadi kita kena tengok dalam juga. Kena ambil dalam. Kerana kapah yang di dalam lihaf dan tilam itu maksud akan dia. Maksud kita nak dalam tu. Supaya kita kata kalau lembat kabu. Lembat kabu jamaah. Isi kabu dalam tu jamaah. Jadi kita kena tahulah lembat kabu kita kena waktu baik tengok sikit. Baru boleh.
bersalahan kapah yang diisikan baju. Itu tak support. Dan taraduk Syekh Azra'i pada menghubungkan lihaf dan tilam itu dengan baju tersebut. Jadi kita hukum sama tu. Azra'i kata taraduk sikit tu. Tak wani nak hukum, kata hukum sama. Tetapi dibahas oleh Syekh Damiri, itulah pengarang kitab yang kita pernah sebut, Najmul Wahaj, Syarah Minhaj 10 jilid, dan juga pengarang Hayatul Hayawan Al-Kubra 2 jilid, Ad-Damiri, dipadakan pada lihaf dan tilam seperti baju yang diisikan dia dengan kapah. Supaya ada kiyah sama. Lihaf dengan baju ni supaya artinya mada kita tengok zahir jua, tak perlu kita tengok batin kalau kita nak beli tilam ke apa ni. Dan dirajah oleh Ibnu Syubhah, tidak memadai dilihatkan zahir. Pendek kata khilaf lah, hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Kita nak pakai hak mana tengok. Ulama kita Syafi'i belaka tu Azra'i, Ad-Damiri, ulama belaka. Bahkan tak dapat tidak daripada dilihat setengah daripada kapah. Kita kena buka tengok kapah sikit. Lepas tu kita nak beli pun tak apa lah. Dan diiktibarkan melihat tiap-tiap sesuatu itu barang yang berpatutan dengan dia, dengan sesuatu tu pada uruh. Kita tengok barang sepatutlah, hak ni tengok lagu ni, hak tu tengok lagu tu. Supaya kita kata kita lah. Kalau kita nak tengok sepatutnya kita tengok, kita dah apa dah tengok. Kita lagi balik satu tu sejak tak habis ni. Tengok sepatut dengan barang pada uruh. Jika ia membeli kapung dilihat rumahnya, membeli kapung, beli satu kapung tengok rumah. Tapi yang Arab ni dar tu pengarang terjemah mana kapung. Murad dengan kapung ni bangun ni rumah. Arab ada bawah tu. Fayuk tabaru fid dari ru'yatul buyu' was sukuh was sutuh wal judran wal mustaham. Jadi kalau kita beli rumah, kita kena tengok rumah, atap rumah, sutuh rumah. Tengok habis. Itu murad dengan kapung ni, bukan kapung Korea tu dah. Sebab dar tu dia banyak terjemah. Terjemah mana kapung pun ada. Ada juga terjemah dengan makna bangun ni rumah. Jadi kalau kita beli bangun ni, kita kena tengok satu bangun rumah tu atap, sutuh dan lubang air. Nak tengok belah. Kita beli. Dan pada kebun dilihat pohon kayu. Kita nak beli kebun durian, gapo semua, tengok apa pokok, kebun getah, kebun kelapa, tengok. Dan pagar kebun. Dan tempat berlari air, jalan air. Nak berjiruh tu mana nak tengok. Wirata molek. Takut tak betul kita nak. Dan pada sahaya laki-laki dan perempuan dilihat yang lain pada aurah. Aurah jangan tengok lah. Kalau kita beli hamba abdi laki-laki, tengok tangan, kaki dia, tubuh dia lagu mana, cedera tak cedera, cacat tak cacat. Aku beli-beli klik, tak boleh buat apa pula. Dan pada binatang dilihat sekalian tubuh. Kalau beli lembu saya kena keliling. Tengok kok kaki, kok ekor, sutar ya bukan lama. Dan pada kain dengan dibuka lipatan. Kalau hendak belipat apa semua tu kita buka. Buka tengok. Dan dilihatkan dua muka. Berarti dua muka, dalam dengan luar. Dan kain dia dua. Sebelah luar, sebelah dalam. Kita panggil dua muka. Hak dalam lagu ni, hak luar lagu ni. Sebagai sarung kita kan. Dalam suku, luar suku tu. Pak kita nak ceknya, kadang-kadang dia tulis atlah ke apa tepek sikit. Cek kata hak luar. Tengok situ. Jika bersalah-salahan, tak sama lah supaya tak apa. Dan pada kitab dan kertas putih dan mishah dilihat tiap-tiap lambar. Letih sikit. Beli kitab Mutlaq jilid yang ketiga kan, satu, dua, tiap-tiap lambar. Tapi lagi bila siapa tahu tumor tu sama juga dah. Lepas tu kita buat sekaligus tak apa dah. Pegang gitu.
tak lambat dah. Sekali lalu pergi gitu, kalau jumpa yang tak makan muka surat ada dah. Pas sekali buat boleh 10 kali. Perang sekali gitu ya. Tu mana sejak lambat. Tak mesti kata kena akik satu. Kena 500 muka surat kan Allah tu. Tu cara beli kitab. Tak apa lagi sejilid. Kena kitab hak 15 jilid. Pagi sampai kelak. Tak. Sahabat kena seperti tu. Kadang-kadang kita beli kitab dia dah punah kan? Ada punah boleh kita khiyar. Sebab tu suruh tengok. Tengok dulu. Dan pada perahu dilihat sekaliannya. Kalau kita beli perahu, tengok semua atas bawah tumbuh mana. Hingga yang di dalam air daripadanya. Kodok patak ni. Kita kena tengok juga. Takut bocor tumbuh kayu pohon dan mana. Itulah cara kita beli bagai. Supaya tak jadi tertipu. Takut rugi ke tukar ni kan. Kalau babur riba. Tengok sikit lagi. Sudah. Ini bab pada menyatakan riba. Riba ni apa riba? Aku satu. Ar-riba pada lughah masdar daripada bab raba yarbu. Itu segi lughah. Asal riba itu an-nama'u wa ziyadah. Artinya subur dan bertambah. Itu riba. Daripada satu ya jadi dua, dia panggil bertambah. Firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian ataupun tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah. Walaupun zahir kemasih manusia, tapi situ ada. Ar-riba pada istilah fuqaha telah mentarikh oleh Al-Khatib Syarbini dalam kitab Mughni. Dibuka tengok sana, ambil terjemah dia. Riba ni akad di atas iwat. Iwat ni bayaran yang tertentu yang tidak maklum bersamaan pada nilai syarak pada ketika akad, ataupun serta takhir pada dua badan, ataupun salah satu daripada kedua. Itu tak boleh riba dia panggil. Dan riba ni kita maklum riba ni. Bermula iwak yang maksus itu ialah harta-harta ribawi. Itu hurai takrif ni. Dan yang tidak maklum tamasul itu dengan bahawa ada salah satu daripada dua iwat itu lebih atas iwat yang satu lagi. Tak sama banyak. Ataupun dijahilkan bersamaan sertanya. Tak tahu mana banyak, tak tahu mana sikit. Dan mi'yar syarak itu makna timengi neraca syarak ni ialah sukatan pada benda yang disuka. Kalau jenis suka kita suka, dan timangan pada benda yang ditimbang. Tengok. Timbang suka. Dan bilangan pada nuku, jenis bilang. Dan wajib tamasul ketika akad. Maka keluar barang yang dimaklumkan kemudian daripada akad, maka adalah ia akad ribawi. Dan takhir pada dua badal ataupun salah satu daripada kedua itu, artinya takhir qobat pada majlis kita tak terima selalu, terima di majlisul ahdi, ataupun dengan disyarat ajal dalam akad. Syarat bertangguh dalam bahasa kita akad, ajal masuk. Hukum riba dan asal pada kita ambil sikit. Riba itu ialah bertambah pada harta-harta ribawiyah ataupun takhir pada qobat dan terima. Haram ia dengan tidak khilaf dengan nusus Quran dan sunnah nabawiyah dan ijma' ulama. Dan jadilah haramnya itu maklum daripada agama dengan darurah, dan iaitu setengah daripada dosa besar. Kita ambil satu ayat yang Tuhan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu tu bukan kalmu, jangan kamu memakan atau mengambil riba. Kita tu tulis kamu dengan berlipat-lipat ganda. Berlipat ganda tu riba dah.
Satu ayat. Yang kedua ayat satu lagi, yang ketiga pun ayat selagi. Banyak ayat sini. Ambil selagi lah. Yang keduanya firman lagi, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu ila akhir qaulihi ta'ala. Ambil terjemah dia. Orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan. Dengan terhoyong-hayang kerana apa dah? Tak jelas huruf. Hasud apa? Sentuhan. Tak. Kerana sentuhan syaitan yang merasuk itu. Tadi kita tak jelas. Yang demikian ialah disebabkan mereka memakan ke apa dia? Membinasa. Apa huruf tu? Tak apa jelas. Sangka. Sangka. Yang demikian ialah disebabkan mereka sangkakan, gitulah, bahawa sungguhnya berjual beli itu hanyalah seperti riba. Kata. Mereka katakan gitu. Bahasa huruf tak jelas. Tapi kalau tengok Arab tu, dalika bi andahum qalu mana katalah. Dengan demikian itu mereka itu berkata sesungguh riba tu seperti jual beli seperti riba. Makna katalah. Dengan sebab dengan yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan gitu bagalilah, bahawa sungguhnya berjual beli itu hanyalah seperti riba. Padahal Allah Ta'ala tu jadi tulis silap. Padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan berjual beli. Tuhan menghalalkan berjual beli, bernego dan mengharamkan riba. Ayat ini diturunkan di atas Sakif, satu kabilah, kabilah Sakif, kerana bahawasa mereka itu yang paling banyak makan riba. Lama dah riba ni. Maka tak kala diturunkan haram riba, maka berkata mereka itu, betapakah diharamkan riba dan hanya jual beli itu seperti riba. Sama, ini kata dia lah. Maka menolak Allah Ta'ala di atas mereka akan perkataan mereka itu, dan membatalkan hujah mereka itu, dan menyatakan Allah bahawa jual beli itu halal, riba itu haram. Lepas tu ada satu ayat lagi. Kita ambil hadis yang sana keempat, satu hadis sebagai dalil. Ayat kita ambil kedua. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Telah melaknat Rasulullah akan orang makan riba, orang memberinya dan saksinya dan keraninya. Kena belakang. Orang makan berkena, orang beri berkena, saksi berkena, kerani berkena, habis. No. Kena laknat tu. Yang kelima, ijma' muslimin atas haramnya riba. Tak ada khilaf sahabat, semua ijma'. Berkata Imam Mawardi dalam Hawi Kabir, jilidnya kena, syarah kepada bagi Imam Syafi'i, Al-Hawi Kabir 22 jilid 23 itu. Dia kata dalam kitab tu nya, hatta kila inna Allah Ta'ala ma ahalla zina wala riba fi syari'atin qattu wa huwa ma'na qawlihi wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an, yakni fil kutubis salifah. Hingga dikatakan bahawa Allah Ta'ala tidak menghalalkan berzina dan tidak pula riba di dalam syariah sama sekali, dan iaitu makna firman Allah, dan juga disebabkan mereka mengambil riba pada
mereka telah dilarang melakukan, yakni di dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab dulu pada kitab Quran. Habis itu bahagian riba adalah ia riba ni 3 bagai. Yang pertama ribal fadli. Fadli mana lebih, yakni berlebih-lebihan, iaitu menjual sesuatu serta lebih salah satu daripada 2 iwad atas yang satunya. Jadi tak sama Dan setengah daripadanya riba hutang yang disyarat padanya suatu yang manfaat bagi ampunnya hutang. Riba fadli ke lain daripada umpama gadaian. Jadi riba fadli ni gini, jual suatu benda serta lebih salah satu daripada 2 iwad. Ya, masalah kalau kita akan jual beli duit dengan beras, tak ada masalah. Ya, beras ni benar ribawi, gandum benar ribawi. Kalau kita nak beli beras dengan duit, tak ada masalah. Satu kata neria lah. Yang masalahnya kita beli beras sama beras. Apa lah? Kita ada beras, kita nak beli beras kat guru kita. Saya nak beras segate nak beli, tapi saya nak bayar dengan beras juga. Boleh bila cukup syarat. Syarat apa? Satu kena tamasul, yang kedua kena takabut, yang ketiga kena hululun. 3 syarat kalau cukup sah jual beli. Nampak tak? Sebab kita rasa nak pakai beras demo, tapi nak bayar dengan beras. Dia pun suka mari segate, kita pun suka segate. Sama-sama holo, akak jual beli. Saya beli beras ni segate dengan harga bayar segate. Sama-sama segate, sama jenis tula, sama-sama holo, sama-sama tunai. Syarat bai'ur ribawi 3. At-tamathul, hulul, takabut. Adapun kalau jual beli duit dengan beras, tak masalah. Tak apa tu. Apa dah? Aja katanya, kalau kita jual belinya, kita beli beras gata, kita bayar dengan 2 gata, itu dia panggil berlebih-lebihan. Waktu riba, waktu jadi riba, hukum haram. So lagi masalah riba hutang yang disyarat manfaat, kembali kepada tuan ampunya hutang. Ini lagu ni kita perlukan duit. Tak cari tak ada nak hutang, temu saya sore. Saya baik. Aku nak hutang duit mung 100. Nak bayar minggu depan. Saya pun kata boleh, tapi tapi boleh nak hutang 100, 200 tak apa. Tapi setiap 100 mung akan bayar lebih, jadi 12, jadi 102 contohnya. Ataupun 100, 110 kan, yang kita berhutang 100 lah. Tapi bila kita bayar 110, yang lebih dipanggil riba. Itu mana kata setengah daripadanya riba hutang yang disyarat padanya, disyarat oleh siapa? Oleh tuan hutang, oleh dain, bukan madin. Madin tu tak ada syarat dah. Oleh tuan duit tu, sesuatu yang manfaat bagi ampunnya hutang. Abang boleh dia kan? Kalau berhutang 1000, bayar 1002. Hari ni banyak masalah muamalah dengan bank ribawi hari ni tak lepas daripada riba. Orang yang berhutang duit bank, tak ada. Kalau kita berhutang duit bank 10,000, bayar 10,000, bank tak beri cerak kita. Kalau kita nak juga berhutang 10,000, bank kata mau kena buat ke bank anak sekian, maka kita pun terima. Waktu riba haram. Apa dah? Dia panggil. Sebab apa tu? Syarat kan? Syarat ni tak mesti dengan berlafaz. Dalam kertas tulis saya dah siap dah. Bila kita baca maklumat semua gini, mak kita kek nama, sudah lah. Jadi riba.
Jadi kita berhutang mari 10,000 ya. Sebulan kena bayar anak 500, sebulan 500, sebulan 900. Itu dia panggil riba berhutang. Hak tu haram, tak boleh. Apa tu lah? Akar dua di bawah. Ribal fadli itu ialah jual harta ribawi dengan jenis. Masalah ni sikit lah. Masalah ni sikit, masalah kita berhutang kalau syarat dia jadi riba. Kalau tidak syarat, ulama kata sunat kita lebih. Apa? Dan kita pekah dia sebut kan, kita yang anak sebut. Bila kita berhutang 100, waktu kita bayar sunat lebih daripada 100. Kerana tak ada syarat di awal. 100 cabut suku 10 ya. 10 ya ni aku ingat kata mung waktu aku susah mu tolong aku. Hari ni aku balas. Boleh ambil tak? Boleh. Ulama kata sunat bayar hutang lebih daripada kita ambil. So lagi masalah kita berhutang, kita tak sewa lepas daripada nak lepas dari riba, kita nazar. Ulama tu sebut dalam kitab anak. Kita berhutang duit mari RM1,000, dia tak ada kata apa. Kita terima duit boleh kecek. Kita bernazar lillahi alayya wajib atas aku, selama duit ku berhutang hak dia, aku akan beri setiap bulan RM20. Wih, sebulan RM20, RM9. Hak tu ulama kata tak jadi riba. Sebab bila kita nazar wajib ditunai. Faham tak? Tu cara dia. Tapi kalau syarat tak boleh. Syarat daripada siapa? Daripada ampunnya hutang, bukan kita. Itu tak boleh syarat. Itu cara dia lah. Sebenarnya kita kita tengok di bawah. Ribal fadli itu ialah jual harta ribawi dengan jenis serta bertambah dan lebih pada salah satu daripada dua iwak. Seperti jual 100 gram daripada perak dengan 120 gram daripadanya perak juga dengan tunai. Itu tak sama apa. Sama 100 tak apa berat. Sama segatal tak apa. Tapi segatal lebih tak boleh. Itu bai'un ribawi. Sebab kita dah kata syarat bai'un ribawi 3. Satu tamasul, yang keduanya hululun, yang ketiga takabut. Kena sama terima ambil. Kalau berhutang tak boleh. Syarat dia. Ataupun jual 20 gram daripada emas dengan 25 gram daripada emas juga tunai. Jadi riba sebab lebih lah. Ataupun jual 30 kilogram daripada tamar dengan 35 kilogram daripada tamar. Kata gilah supaya itulah dia panggil ribal fadli. Dan ini jualan di sana haram ia dengan tidak khilaf ulama. Semua kata haram belaka dah. Tak ada khilaf ulama. Sebab apa? Kerana warid dilarangkan daripadanya. Dia lari tu dalam hadis pada sebut. Di dalam hadis Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu berkata, ia bermaksud hadisnya, sesungguhnya aku dengar Rasulullah melarang ia daripada jual emas dengan emas dan perak dengan perak dan gandum dengan gandum dan syair dengan syair dan tamar dengan tabah dan garam dengan garam, melainkan bersamaan kedua. Bersamaan ni ulama kata tamasul, sama banyak, segatal sama segatal, sekilo sama sekilo, jangan lebih tak boleh. Itu dipanggil bersamaan, iaitu ain dengan ain. Maknanya sama-sama khulur pergi mari. Maka barang siapa yang tambah ia, yakni memberi akan lebih ataupun minta tambah ia, maka sungguhnya memperbuat akan riba yang diharamkan. Itu tak ada. Itu satu hadis. Dan hadis Utsman radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, maksudnya jangan menjual kamu akan 1 dinar dengan 2 dinar. Tak sama lah tu. Dan tidak pula 1 dirham dengan 2 dirham. Itu pun tak sama, lebih. Jadi riba. Satu hadis lagi pula, hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya Rasulullah bersabda, jangan jual kamu akan mah dengan mah, melainkan hal keadaan keduanya tamasul, yakni bersamaan kedua.
Dan jangan kamu melebih akan setengah di atas setengah, lebih riba. Dan jangan menjual kamu akan perak dengan perak, melainkan hal keadaan keduanya tamasul bersamaan. Sama mana? Supaya masa ni. Dan jangan melebih kamu akan setengah di atas setengah. Sama dah. Lepas tu hadis berbuah lagi. InsyaAllah kita harap nak baca sekali hadis lagi. Dua hadis lagi. Itu riba yang pertama, ribal fadli, lebih. Yang kedua, ribal yadi. Apa ribal yadi? Iaitu tidak berterimaan saman dan musman pada majlis akad. Itu dia panggil ribal yadi. Yadi makna tangi. Kita tak terima saman dan musman. Saman tu harga, musman tu mambe pada majlis akad. Masa kita akad jual beli. Riba juga dia panggil. Satu di bawah. Maka ribal yadi seperti riban nasa. Bukan nisa tu nasa. Yang lagi akan datang sebutlah depan lagi. Dan tetapi hasil padanya takhir dengan takabut, dengan tidak syarat. Dan bercerai akidai daripada majlisul akdi dengan ketiadaan takabut. Maka iaitu jual serta takhir qobak dua iwak, ataupun takhir qobak salah satu daripada kedua. Dan ini jualan haram juga kerana luput syarat takabut yang warid dalam hadis lagi akan datang sebut. Yang dan biyadin. Sebab tu kita kena terima selalu. Kita akad jual beli tak ada terima lagi. Riba. Ni. Beras sekate sama sekate. Boleh. Syarat 3. Satu sama sekate, yang kedua kena hulul, yang selagi kena qobak mengqobak. Terima menerima. Jadi kalau kita beli pak tak ada terima pergi mari, ia panggil ribal yadi. Tak boleh ribal yadi. Umpama kita butai kan, sama juga kita butai. Hak depan ni sama depan. Yang ketiga riban nasai, bukan nisa. Nisa perempuan, nasa. Iaitu menjual sesuatu dengan syarat bertangguh pada salah satu daripada dua iwak. Jual tapi syarat tangguh. Tak boleh. Benar ribawi juga. Yang tadi kita beli beras dengan beras. Lepas tu kita tak bayar selalu. Minggu depan kita bayar. Tak boleh. Tak ada nak bubuh mesin padi. Kita beli barang bukan ribawi tak ada masalah. Nak beli barang nak berhutang tak apa. Ya kita dah bahas benar baik ribawi. Jadi benar rebo, mah, perak, beras, gandum, hubub, benar ribawi. Garai lalakon. Jadi kalau kita kata kita beli garai segate dan kita bayar minggu depan segate, dia panggil riban nasa. Sebab jual sesuatu dengan syarat bertangguh. Kerana kita akan bayar minggu depan. Kalau kita bayar selalu, tak apa. Kerana cukup syarat. Jual beli kalau benda bukan ribawi, dua syarat. Satu kena hulul, ataupun kita panggil kena takabut. Tamasul tak mesti. Kalau jual beli benda ribawi, tamasul, takabut, hululun. 3. Itu kena jual beli. Kita jual beli dah. Akan satu di bawah. Riban nasa, iaitu riba ziyadah fil ajali. Artinya reba bertambah pada ajan, yakni bertangguh. Tangguh masa, minggu depan ke, esok lusa ke, 2 hari lagi ke. Dan takhir pada memberikan badal. Dan demikian itu dengan bahawa menjual seorang akan harta ribawi dengan harta ribawi yang lain kepada masa bertangguh. Supaya kita misal beras dengan beras tapi tak bayar selalu. Sama ada dua harta tu daripada jenis yang satu, seperti mah dengan mah ataupun gandum dengan gandum, kepada masa bertangguh, tak ada tunai, tak ada hulu. Ataupun ada kedua harta itu daripada jenis yang berlainan, mah dengan perak, ribawi kat ni. Itu tak syarat tamasul kerana harga tak sama. Dan jikalau ittifaq mikdar pada dua halah itu, maka jika lebih mikdar, jadilah ia pada jual itu ribal fadli dan riban nasa.
Seperti dijual 10 gram mah dengan 10 gram mah juga, hingga kepada hari bergiat dan bulan sekian-sekian. Dia panggil butai. Butai tak boleh. Jual benda ribawi, kalau butai jadi riba. Riba apa? Riban nasai dia panggil. Jadi 3 bahasa ni riba ni. Dan ini jualan haram kerana ada ziyadah pada ajal. Kita bertangguh masa. Kerana hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "Ya, az-zahabu biz-zahabi ila akhirih." Amah dengan amah, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tama dengan tama, garam dengan garam, bersama-samaan kedua. Lagi pula takabut, qabat, mengqabatkan, yakni terima menerima. Maka apabila bersalahan-salahan ini bagai, maka jualah kamu, betapa kamu kena ikutlah. Nak sore ke apa ni, nak tangguh ikut. Apabila ada ya tangan dengan tangan, yakni takabut. Habis kata. So lagi di bawah ribal qardi. Tambah so lagi. Hak mata itu 3 lah. Ribal fadli, ribal yadi, ribal nasa. Jadi kita tambah so di bawah. Apa makna ribal qardi? Ini banyak kita berlaku. Setengah daripada bahagian riba itu lagi ribal qardi. Qardi ni artinya yakni riba berhutang. Setengah berhutang tak ada dah. Lepas tu bayar lebih. Dia masuk dalam kata riba nudah lah. Ribal fadli dah tak ada dah. Masuk situ dah. Iaitu menghimpun oleh seorang akan bertambah pada mikdar dan ditambahkan pada ajal. Kau lama kau banyak. Dan demikian itu dengan bahawa memberi hutang oleh seorang akan seorang lain akan duit hingga kepada masa bertangguh, dan disyarat atas bahawa membayar hutang itu baginya setelebih pada modal. Seperti kita contohlah, kalau berhutang 100, bayar 102. Ada kalanya memberi sekaligus ataupun atas jalan berangsur, setiap bulan. Dah juga begitu. Pengat kita dah bayar kepada bank. Ambil seteka, bayar setiap bulan, asuh. Maka iaitu hutang jadi syarat padanya menarik manfaat. Bila hutang menarik manfaat, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa haramun fa huwa riba. Itu kaedah. Maka memberi hutang itu harus kerana berhajat manusia kepadanya, dah sabit pada syarat. Akan tetapi ziyadah itu haram. Hutang ni boleh, syarat suruh. Tapi kalau lebih tak boleh. Kerana kaedah fikhiyah yang diiktifak atasnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa haramun, ada yang mengatakan fahuwa riba. Tiap-tiap hutang yang menarik akan manfaat, maka ialah haram. Jadi hutang ada benda faedah, tak ada. Dan sabit pada Ubay ibnu Ka'bin dan Ibni Mas'ud dan Ibni Abbas radhiyallahu anhum bahawasa mereka itu nahau an qardin jarra manfaatan, melarang mereka itu daripada hutang yang menarik, bukan marik tu, yang menarik akan manfaat. Kita kena tasih menarik. Dan ini bagai daripada riba, ialah yang masyhur banyak di dalam bab jual beli antara seorang dengan muassasah dan masarif ribawiyah, bank kagak masuklah kau tu di seluruh alih banyak lagu tu. Dan iaitu haram pada negara Darul Islam dan Darul Harbi, semua haram bakar. Sama ada serta muslim ataupun serta kafir, semua tak boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harta ribawi. Sikit lagi. Maka perkara yang ada riba padanya itu 2 perkara. Pertama nakdun, nakak ni mah dah pegok. Keduanya makanan. Makanan ni berah apa. Dan dikandaki dengan nakak itu mah dan perak jua. Belia tak asuk, permata tak asuk. Sama ada yang sudah diperbuatkan dirham dan dinar ataupun tidak. Seperti huli. Huli ni pakai berjanguk perempuan. Tali tekak, tali tangi.
Subai telinga, huli. Dan tibrun, amah juga tu. Dan tidak riba pada mata benar seperti duit. Tak ada. Maka harus dijualkan setengah dengan setengah berlebih kurang. Dan dikandaki dengan makanan itu, habis itu dulu, yang dikosak mengenyangkan dengan dia, ataupun sedak-sedak, ataupun diperbuat ubat. Masuk 3. Maka yang pertama seperti gandum, hamus, ni kacil lah. Berah, syair, air tawar. Bukan air tawar hak japi tak, air ni air saja. Jadi juga sebelah dibawi zurrah dan lain lagi. Dan tidak riba pada air masing, air laut, air telaga masuk riba. Dan yang keduanya seperti tamar, zabit, tin dan segala buah-buahan dan sayur-sayur. Yang ketiganya seperti garam, hak bersedak-sedak, segala repah kakak gula apa, dan segala ubat-ubat teh seperti za'faran, batu kawi, getah kayu laban, samar. Ini tak kena benar ni, aku mana rupa tapi laban tu tarik bawah kita tulis tu damar jenis getah. Dan minyak jarak, dan minyak bunga mawar, buah pedonde, merah, dan sakmunia. Bawah ada tulis juga dah. Sakmunia ni tumbuhan yang boleh dijadikan ubat sakit perut dan pemusnah bakteria. Ni kaji je lah. Ambil dia komoh tu. Sikit ke satu di sana. Sesungguhnya harta-harta berlaku padanya riba dan sabit ia dengan nas itu ialah 6 bagai. Hak dengan nas ni, 1 mah, kedua perak, ketiga kumhun tu gandum, yang keempat dah syair, yang kelima tamar dan garam, yang kena. Hak tu hak dengan nas. Mana nas? Diriwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, hadis ni kita sebut dalam az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu biz-zahab ila akhirih. Situ. Telah datang nas, muka 517 bawah. Telah datang nas di atas ini harta yang 6 dan berlaku riba pada lainnya itu kerana dikiaskan atasnya. Hak lain itu kias lah. Hak nas ni, hak maksus 6 saja. Kerana bahawa hukum padanya itu diilakkan dia. Ya hukum ni kena ilak. Kalau ilak yang ada pada al-maki soalah apa ni? Ilak makis dengan makis soalah itu sama, hukum sama dalam bab kias sama. Kalau ilak yang ada pada di makis sama dengan ilak yang ada pada makis soalah, hukumnya sama. Itu dalam bab kias. Maka dikiaskan atasnya akan yang lain daripada barang yang sempurna padanya illah yang diiktibar pada tahakkuk sifat riba. Dan barang yang lain daripada mah dan perak dan makun dan masrub itu tidak berlaku padanya riba. Hak lain tak ada. Dan harus jual setengah dengan setengah, berlebih kurang dan bertangguh atas kita lah. Dan harus padanya tafriq, bercerai sebelum pada qabat, boleh juga. Habis. Dan bersamaan barang yang membaikkan makanan ataupun yang membaikkan badan, kerana makanan itu memeliharakan sihat dan ubat-ubatan itu mengembalikan dia, kembalikan sihat. Dan tidak riba pada binatang yang hidup yang dimakankan dia. Jadi air lembu tak ada riba tu, ataupun tidak, ataupun kita tak pakai. Sama ada yang daripada jenis ataupun tidak daripada jenis, jenis lain. Dan jika harus ditelankannya sekalipun, seperti ikan yang kecil dan belalai, itu pun panggil tak jadi riba. Kerana bahawasa tidak dibilangkan dia bagai memakan atas kelakuannya itu. Di bawah sebagai kitab nakal ibarat nihayah, seperti hal atas rasanya untuk malam ini situ dulu. InsyaAllah pagi esok kita kata kita syarat-syarat sah jual ribawi. Allahuakbar. Esok pagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم افتح لنا فتح العارفين نور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat selesai sesi malam, dan insyaAllah seperti Baba beritahu tadi bahawa kita akan khatam pada pagi esok. InsyaAllah pagi esok kita akan mula pengajian kita jam 8 suku, dan insyaAllah akan khatam sekitar jam 9.30 pagi. Jadi insyaAllah kita pakat-pakat hadir untuk sama-sama kita ambil peluang untuk khatam kitab Matla'ul Badran juzuk yang ketiga insyaAllah. Yang kedua, muslim-muslimat Allah sekalian, yang kedua iaitu borang yang mana yang kita edar insyaAllah kita harapkan untuk sama-sama kita pakat isi, dan insyaAllah lepas ni kita akan buat kad macam saya sebut kemarin, dan juga kita akan ambil kehadiran untuk pengajian yang akan datang. Maksudnya ambil kehadiran ni sehari kita akan ada 3 sesi. Pagi kita akan ada di depan sana iaitu counter scan macam kami buat di Syria dulu. Kita akan bagi kad, belakang tu ada barcode, setiap peserta kita akan scan. Jadi 3 kali kita akan scan, pagi, petang dan malam. Jadi insyaAllah yang mana yang scan penuh akan dapat ijazah kehadiran penuh. Jadi kalau sign scan tak pernah, contohnya dia ada miss 2-3 kali ataupun 5 kali 10 kali ke, dia kurang sikit. Ada yang ketiga hadir 2 kali, maksudnya awal dengan hujung. Tu dia, tapi dapat juga, semua dapat ijazah, tapi penuh dengan tak penuh aja, insyaAllah. Dan juga di situ juga kita akan dapat manfaat daripada situ. Yang seterusnya insyaAllah seperti yang kita dah bincang dengan Baba tadi, bahawa insyaAllah daurah untuk tahun hadapan, maksudnya 1445, bukan tahun depan 2024 tak, iaitu tahun 1445 berlaku pada bulan Rabiul Awal. InsyaAllah tarikh yang Baba bagi adalah 23 hari bulan September. Siap tarikh tu 23 hari bulan September, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1445. Jadi pengajian kita yang kita akan buat pada pengajian yang akan datang pada 7 Rabiul Awal 1445 bersamaan dengan 23 hari bulan 9 tahun 2023 insyaAllah. Jadi siap tarikh itu, dan borang borang yang kita buat sebelum pada ni, iaitu borang daripada pondok tu kita akan mula edar bermula daripada malam ni. Yang setakat hari ni kita rekod yang kehadiran sebanyak 20 buah pondok yang hadir pada kali ini, dan insyaAllah kita akan mula edaran borang tu pada malam ni. Dan borang tu seperti biasa perlu dikembalikan pada sebelum 31 hari bulan Ogos. Saya minta harap sangat-sangat iaitu daripada pihak pondok-pondok minta kerjasama sangat-sangat untuk serahkan borang tu sebelum 31 Ogos. Kita tak mau lepas dah jadi dah, kali ini masih lagi berlaku. Sehari sebelum pengajian kita baru bawa wakmai borang, menyebabkan kitab yang kita buat masuk daripada petani itu tak cukup. Jadi alhamdulillah untuk yang kali ini memang kita buat masuk lebih, tapi lebihan banyaklah pula. Sampai banyak sangat, sebab kita bimbang takut berlaku macam lepas. Lebihan kali ini lebih kurang dalam 70 lagi yang tak terjual. Jadi alhamdulillah kita harap sangat iaitu untuk penyertaan daripada pondok-pondok. Jadi pondok-pondok yang hadir pada kali ini kita peruntukkan satu pondok seramai 20 orang. Adapun pondok yang mana yang tak hadir ataupun dia baru nak hadir yang akan datang tu, satu pondok hanya 10 orang sahaja.
Tapi untuk yang kali ini kita hadir, iaitu kita buka, kita bagi peluang seramai 20 orang satu pondok, dan insya-Allah kita akan bagi kitab secara percuma. Nah, macam kali ini juga, dan kitab yang kita setujui adalah kitab syarah bagi Idahul Ba'. Dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya juga mewar-warkan jadi muslimin muslimat, asatizah, tuan-tuan guru, kalau kata ada kenalan-kenalan kita yang nak kongsi pahala untuk wakaf kitab, insya-Allah boleh diurus dia sana, bagi nama syarikat, alamat, nombor telefon, dan insya-Allah kita akan buat surat daripada Pertubuhan Muafakat Pondok Malaysia untuk kita hantar. Dan insya-Allah untuk pengajian daurah bagi tahun 1445 pada tahun hadapan Rabiul Awal, kita target 1000 buah kitab. Nah, 1000 buah kitab, sebuah kitab duk ada RM100. Nah, itu harga yang akan datang lah, ni harga 135. Nanti kita bagi harga promosi untuk satu-satu program tu, iaitu RM100 satu buah kitab, darab dengan 1000 buah, iaitu 100,000 kita perlukan. Jadi insya-Allah kita war-warkan juga, dan kita buka peluang kepada mana-mana syarikat untuk nak kongsi pahala infak kitab. Dan kitab tu kita target 1000 buah kitab, dan kita akan agih. Pasal itu saya nak senarai nama tu sebelum 31 Ogos. Nah, yang jauh boleh snap gambar hantar daripada di dalam nombor WhatsApp yang disediakan, ataupun hantar PDF. Nah, supaya insya-Allah, dan saya harap sangat hantar lagu tu mudah. Kalau hantar mai pondok, kadang-kadang tak tahu hantar kat siapa. Ada 2-3 buah pondok yang tinggal kepada budak-budak, lepas tu pula tak sampai kepada pejabat. Jadi borang tu kita tercicir tiba-tiba bahawa mai mengatakan bahawa kita hantar borang, jadi itulah jadi agak tercicir. Insya-Allah saya harap sangat mudah hantar PDF kepada nombor yang disediakan, ataupun hantar gambar, supaya kita dapat stok kitab tu lebih awal. Kita target iaitu sebanyak 1000 buah kitab untuk pada pengajian daurah yang akan datang insya-Allah. Dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita juga menganjurkan korban pondok, dan insya-Allah masih kekosongan 3 bahagian sahaja lagi. Untuk kita agihkan daging-daging lembu itu ke pondok-pondok, tapi kali ini tak menyeluruh. Sebab tak banyak, dalam baling saja pun 26 buah pondok. Jadi kali ini tak menyeluruh lah, sebab kita tak dapat banyak lembu. Kalau yang lepas kita dapat sampai 100 ekor, tapi tahun ni tak dapat banyak, hanya pondok-pondok yang tertentu je lah yang dapat insya-Allah untuk korban pada tahun ni. Dan kosong masih ada lagi 3 lagi. InsyaAllah kita buka siapa-siapa yang nak buat korban, dan daging kita akan agihkan ke pondok-pondok insyaAllah sekadar mana yang kita dapat pada tahun ni. Sekadar tu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله